Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita mengisi masa yang ada seumpama ini dengan kita sama-sama mempelajari daripada kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita semua. Terlebih dahulu Ustaz ucapkan selamat datang kepada para jemaah yang bersama dengan Ustaz dalam pengajian bicara ilmu kitab hikam, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mempermudahkan perjalanan pengajian kita pada malam ini, walaupun di tempat Ustaz ada hujan sedikit, dan kita mengharapkan agar Allah memberi kepahaman kepada kita, bahkan bukan saja kepahaman, agar kita boleh mengamalkan dan dapat memahami dan dapat mengamalnya, supaya kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dalam keadaan lemah, dan kita kena memahami bahawa kita benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk, maka makhluklah, kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan Allah menunjukkan ataupun mengajar kepada kita jalan bahawa kita ini berhajat kepada Allah, di antaranya adalah dengan jalan doa. Maka diceritakan di dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang mafhumnya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi akan hamba-Nya, maka Allah memberi kepadanya musibah. Bila Allah kasih kepada hamba, Allah Taala beri musibah, Allah Taala beri ujian kepadanya. Dan sebaik saja dia ditimpa ujian, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia berdoa kepada Allah Taala, maka malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ini suara hamba-Mu, dia berdoa kepadamu ya Allah. Lalulah malaikat mengatakan, ini suara yang dikenali. Dan malaikat memohon pada Allah, ya Allah, perkenankanlah hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini fulan ibnu fulan telah berdoa kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, biarkanlah hamba-Ku itu, biarkan hamba-Ku itu berdoa, kerana sesungguhnya aku suka mendengar suara hamba-Ku. Apabila saja hamba-Ku berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, ataupun Allahumma, ya Allah, maka Allah menjawab, labbaika abdi, aku datang wahai hamba-Ku. Maka apabila sahaja hamba-Ku berdoa, kata Allah Ta'ala, aku akan menyahut kepadanya, dan tiada engkau berdoa wahai hamba-Ku, pasti aku akan memperkenankannya. Allah mengatakan, pasti aku akan memperkenankannya. Hanya Allah mengatakan, biarkan dia berdoa. Aku suka mendengar suara orang-orang yang berdoa. Dan apabila dia berdoa datang daripada lubuk hatinya yang benar-benar kepada Allah, maka aku akan menerimanya, kata Allah. Aku akan menerimanya. Hanya Allah Ta'ala mengatakan, sama ada aku segerakan ataupun aku simpan dia untuk lebih baik daripadanya, ataupun aku menolaknya daripada bala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengasihi
orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kata ulama, orang yang diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala ini ada 3 tanda. Tanda yang pertama, dipermudahkan dia melakukan amal. Hatta dia tak terfikir nak buat amal, dipermudahkan. Dia boleh buat amal dalam keadaan mudah. Seperti apa? Dia pergi ke bandar, dia tak terfikir pun nak infak, nak tolong orang susah. Tetapi tiba-tiba nampak orang susah, tak ada rasa susah hati pun, tidak ada berat pun, dia ambil duit dia terus bagi orang yang susah tadi. Dipermudahkan. Mudah. Yang pertama, tanda orang itu dikasihi oleh Allah, dipermudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Walaupun dia tidak ada niat nak buat baik, tapi Allah mudahkan dia buat baik. Dan yang kedua, dilindungi daripada buat maksiat. Walaupun dia ada cita-cita nak buat maksiat. Contoh saja, dia bercita-cita nak berzina, sampai masa Allah jatuh. Dia bercita-cita nak minum arak, rasa sekali nak minum arak, tapi sampai masa Allah halang dia. Maka yang kedua, maknanya dipelihara dia daripada maksiat. Dan yang ketiga diberi dia dalam keadaan maknanya sentiasa berhubung dengan Allah melalui doa. Maknanya yang ketiga, tanda Allah Ta'ala kasih pada orang itu sentiasa berdoa kepada Allah. Maka 3 tanda ini, dipermudahkan amal, dipelihara daripada maksiat, dan sentiasa berdoa kepada Allah. Ini tanda dia dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tanda dia dibenci oleh Allah, sebaliknya maknanya dia berat dia untuk melakukan ketaatan. Walaupun dia dah cuba dah, tapi rasa terhalang dia dalam buat ketaatan. Nak baca Quran, tak baca-baca. Nak dengar kuliah ilmu, tak pergi kuliah ilmu. Nak jaga sembahyang jemaah, tak terjaga juga sembahyang jemaah. Ini tanda jauh dengan Allah. Dan yang kedua mudah buat maksiat. Walaupun dia cuba menjauhkan diri daripada maksiat, tapi jadi mudah buat maksiat. Dan yang ketiga, tidak berdoa kepada Allah, putus dia dengan Allah melalui doa, ataupun dia jarang, susah nak berdoa kepada Allah. Baik, maka bila mana saja seseorang itu berdoa kepada Allah, itu tandanya dia dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku memohon kepada aku, maka sesungguhnya aku, kata Allah, dekat dengan orang itu. Maka dikatakan bahawa apabila seorang itu berdoa kepada Allah, bermakna dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa bila saja dia dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan sentiasa menggerakkan hatinya berdoa kepada Allah. Melalui macam mana? Diringankan lidahnya berdoa dan menjadikan doa dia betul-betul tulus di dalam hatinya. Ini menunjukkan bahawa Allah mengasihi akan hamba-Nya. Kita dah bicara sebelum daripada ini, bila Allah Ta'ala kasih pada seorang, maka Allah Ta'ala jadikan orang tadi jadi tidak mau lagi berdamping, remuk dengan makhluk. Bila remuk dengan makhluk, rasa dah kecewa dengan makhluk, maka dia akan dekat dengan Allah. Antara jalan dekat dengan Allah ialah melalui berdoa kepada Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat 66. 66 pembacaan kita dalam surat 6, muka surat 66 ni ada 3 matan. Jadi malam semalam pun 66, malam ini pun 66. Mungkin malam besok pun muka surat 66. Baik, kita tengok. Kita sambung pada muka surat 66. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, wa mata atlaqa lisanaka bitalabi fa'lam annahu yuridu an ya'tiyaka. Maksudnya, dan manakala dilepaskannya lidahmu, yakni manakala Allah Ta'ala memudahkan, meringankan akan lidah kamu dengan menuntut kepadanya, menuntut di situ ialah dengan berdoa. Bila Allah ringankan lidah kamu dengan berdoa, dan mudah saja kita nak berdoa. Kadang-kadang kita lepas mayang, angkat tangan saja kita berdoa. Kadang-kadang kita tak terfikir pun, tiba-tiba keluar dengan sendiri. Minta dengan Allah Ta'ala doa yang macam ni, doa panjang umur dalam kebaikan, doa murah rezeki dalam keberkatan, doa ilmu yang bermanfaat agar boleh diamalkan
ringankan. Jadi benda-benda tu Allah Ta'ala pemudahkan kita berdoa kepada Allah. Maka barang siapa mata atlaqa lisanaka, barang siapa yang Allah Ta'ala mempermudahkan, meringankan ataupun membukakan dia akan lidahnya dalam berdoa kepada Allah, fa'lam annahu yuridu an ya'tiyaka, maka ketahuilah Allah akan beri apa yang kamu minta. Maka dikatakan bahawa bila dilepaskan lidahmu dengan menuntut kepadanya. Apa makna dilepaskan di situ? Dibuka, dimudahkan, diringankan lidah kamu, lisan kamu dengan menuntut kepadanya. Menuntut kepadanya adalah berdoa. Doa ini adalah permintaan daripada sang hamba kepada yang maha besar. Itu dipanggil doa. Bila kita mohon kepada Allah, maka itu dipanggil doa daripada hamba kepada Allah, panggil doa. Maka dikatakan bahawa apabila dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala, maka ketahui olehmu bahawasanya ia menghendaki kepada menganugerahi akan dikau. Bila kamu berdoa kepada Allah, ketahuilah Allah akan anugerah kepada kamu. Apa makna anugerah di situ? Bermakna Allah akan kabulkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak kurang sedikit pun. Minta apa saja dengan Allah, tidak kurang sedikit pun kekayaan Allah. Walau orang minta bukit menjadi emas sekalipun, tidak sedikit pun kurang akan maknanya pembendaharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila sahaja seorang itu Allah mudahkan dia berdoa, dan doa itu dalam lubuk hati dia sendiri dengan penuh keikhlasan, maka ini menunjukkan bahawa Allah akan memberi anugerah kepada dia. Allah akan memberi anugerah kepada dia tadi. Anugerah akan dikau barang yang engkau khendaki. Allah kurniakan apa yang kamu khendaki, atau di atas yang engkau kehendaki dengan sekira-kira yang dipilihnya bagimu, ataupun Allah beri tetapi mengikut pilihan Allah. Kerana ia jua yang berbuat bagi barang yang dikehendaki, kerana Allah yang menentukan apa yang ia kehendaki. Jadi apabila saja seorang itu berdoa, maka ketahuilah bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa itu tidak ditolak. Doa itu tidak ditolak. Hanya dalam bab doa tadi itu, Allah doa dia ada 3. Apa dia? Yang pertama Allah beri apa yang kamu minta. Kadang-kadang orang dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepada aku ilmu laduni, contohnya ilmu yang benar-benar bermanfaat, maka Allah beri ilmu yang bermanfaat. Allah beri apa yang dia minta. Kadang-kadang dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar diberikan kesihatan kepada aku. Di tengah dia sakit, Allah bagi sungguh dia sihat. Maka dalam bab doa ini, kabul doa ini ada 3 secara umumnya. Kabul doa itu ada 3. Yang pertama, Allah memberi apa yang kamu minta. Beri apa yang kamu minta. Jadi beri yang minta itu apa yang kita minta. Kita minta itulah yang Allah Ta'ala beri. Ini yang pertama. Tapi orang sufi tidak mau begini. Orang sufi tidak mau, dia minta tu dapat tu, dia tidak mau. Tapi kita orang awam, yang kita minta tu, itulah yang kita dapat, itu yang kita nak. Maka ada yang minta apa? Ada yang minta supaya apa dia ini, nak minta supaya kita ini menjadi
mendapat pangkat yang besar, contohnya, ataupun kita doa untuk dapat perniagaan yang maju, contohnya, maka Allah Ta'ala bagi. Ada yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Jadi yang pertama, Allah memberi apa yang kamu minta. Ini kabulnya doa tadi. Yang kedua kabul doa itu, Allah beri yang lebih baik daripada kamu minta. Ini orang sufi nak begini. Sebab tu orang sufi mengatakan, aku lebih suka doa aku tidak kabul daripada doa yang kabul. Ya, kerana apa? Kerana dia kata yang dimaksudkan itu, aku nak kabul daripada Allah, bukan daripada aku. Aku minta ini, Allah beri yang ini, itu yang aku suka. Maka ini orang sufi ingin begini. Yang nombor dua, diberi yang lebih baik. Tidak, dia bukan diberi mengikut apa yang dia minta. Makna dikatakan bahawa apabila saja orang itu berdoa, Allah Ta'ala janji aku kabulkan. Tapi kabulkan itu kadang-kadang Allah beri yang lebih baik. Kadang-kadang bila kita dapat tahu lebih baik itu, kita dapat tahu setelah setelah kadang-kadang 5 tahun kemudian baru dapat tahu, oh baiknya begini. Baiknya begini maknanya. Dulu kita bercita-cita nak masuk universiti. Arwah ayah bercita-cita suruh kita masuk pondok. Jadi cita-cita kita terhalang. Ayah kata masuk pondok. Jadi bila masuk pondok, jadi kebetulan apa dia ni nak kata cemerlang tak kita punya keputusan. SPM tu tak apa cemerlang manalah. Tapi ayah suruh hantar pondok. Cita-cita kita doa nak masuk universiti, tapi tak berjaya. Jadi tak berjaya. Doa dah. Apa tak berjaya ni? Punya ayah suruh masuk pondok. Pergilah ke pondok. Mari-mari fikir, asyik baik juga masuk pondok. Maknanya 10 tahun lepas belajar pondok barulah dapat tahu, oh bagus juga. Lama ni kita minta nak masuk universiti tu, tapi akhir lepas masuk pondok masuk universiti juga. Kabul jugalah kiranya. Hanya kadang-kadang dikatakan bahawa apabila kita berdoa itu, yang pertama Allah memberi apa yang kita minta. Yang kedua, Allah memberi apa yang lebih baik daripada kita. Bermakna apa? Bermakna Allah tak beri hak kita minta, tetapi Allah memberi yang lain daripada kita minta. Lebih baik daripada itu. Maknanya. Dan ataupun yang ketiga cara doa itu, Allah menjauhkan bala. Menjauhkan bala. Semua kita minta, tak ada dapat pun yang kita minta, tapi sebenarnya dapat. Apa tidak dapatnya? Allah janji dah kabul. Mana kabulnya? Kabulnya doa kadang-kadang melalui Allah jauhkan ia daripada bala. Orang lain sakit, kena wabak, ia sihat sahaja contohnya. Sedangkan permintaan dia minta ini tak ada pun, tak dapat pun. Maka Allah beri dia yang lebih baik. Apa dia? Allah jauhkan daripada bala. Kata ulama, dijauhkan daripada bala itu adalah salah satu jalan Allah kabulkan doa orang tadi. Dijauhkan dia daripada bala, itulah salah satu jalan Allah kabulkan. Maka di sini tidak boleh salah adab kita mengatakan bahawa saya sudah berdoa Allah tidak kabulkan. Jangan buruk sangka dengan Allah, jangan mengatakan demikian, kerana sesungguhnya Allah ini suka hamba-Nya yang berdoa. Setiap kali orang itu berdoa, maka Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada dia apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa apabila Allah membukakan lidah, Allah Ta'ala membukakan lidah. Apa maksud membukakan lidah? Yakni Allah Ta'ala meringankan lidahnya untuk berdoa, memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala. Memohon kepada Allah Ta'ala, bermakna dia menyedari bahawa dia hamba kepada Allah, dan dia juga menyedari bahawa dia berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia tak rasa dia tidak berhajat pada Allah, dia tak berdoa. Tapi bila dia berdoa, di situ dia dah menunjukkan bahawa dia merasakan bahawa dia benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah mengasihi apabila hamba tadi merasakan bahawa dia berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan apabila seorang tadi dia telah berdoa, maka bermakna Allah telah memberi dia doa. Dia boleh berdoa. Maka doa, kata guru kita dulu, kata guru ustaz dahulu, dia kata doa yang afdal doa bahasa Arab dan dipahami. Kalaulah kamu membaca doa bahasa Arab tidak faham, maka afdal dibaca doa dengan bahasa kita. Jadi tak dapat Nabi katanya doa yang afdal doa bahasa Arab dan dipahami. Seandainya tidak dipahami, membaca doa ikut bahasa kita lebih afdal daripada bahasa Arab yang tidak dipahami. Maka memberitahu bahawa kita pun membaca doa kepada Allah dalam keadaan kita faham apa yang kita minta doa tadi. Kemudian doa yang paling afdal lagi adalah doa daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Doa daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Walaupun doa Quran itu ringkas saja. Rabbana zalamna anfusana contohnya. Begitu saja, tidaklah mendayup duk ya Allah ya Tuhanku begini. Bila mana doa daripada Al-Quran itu doa paling afdal. Jangan rasa, kalau orang Terengganu kan, jangan rasa komang lah baca doa Al-Quran. Doa daripada Al-Quran, doa yang terbaik. Yang kedua, doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu doa yang terbaik. Walaupun doa daripada Nabi itu pendek sahaja. Allahumma zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan ilmu. Gitu saja. Tapi daripada siapa? Daripada Rasulullah. Itu doa lebih afdal. Itu doa yang terbaik. Tidak jadi masalah. Lepas daripada itu, kita pun ambil doa orang-orang soleh, seperti doa para sahabat, doa para wali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya. Dan pastikan doa yang kita baca itu doa yang kita fahami. Maka boleh baca dengan bahasa kita sendiri. Yang paling penting doa itu doa yang dipahami. Baik. Kemudian dikatakan lagi di dalam kitab ini menyatakan apabila sahaja seorang tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahawa bermula melepaskan lisan dengan menuntut itu, iaitu menghuraikan simpulan diam. Apabila orang itu berdoa, bermakna dia menghuraikan simpulan diam. Jangan kita tidak meminta dengan Allah. Dengan Allah jangan diam, dengan Allah jangan tidak meminta. Maka meminta ini kepada Allah bermakna seseorang itu telah memohon ataupun menunjukkan bahawa dia berhajat kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dikira orang itu sombong dengan Allah. Apabila sahaja. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, dia diam dengan Allah Ta'ala, dikira bahawa orang itu tidak ada adab dengan Allah. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala bermakna dia jauh dengan Allah. Doa, kena berdoa tiap hari, biar doa yang sama. Jangan buat ya Allah ya Tuhanku macam biasa lah. Macam biasa. Maknanya biasa kan dia doa Rabbana atina, ya Allah ya Tuhanku macam biasa lah. Nak cakap pun malas. Begitu saja. Mana boleh begitu. Tunjukkan keberhajatan kita dengan Allah. Walaupun Allah tahu apa yang kita minta tadi, tapi kita kena bagi tahu kepada Allah sebagai jalan kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doalah kita dalam keadaan menunjukkan sebagai jalan kehambaan kepada Allah. Dan apabila sahaja apa yang kita doa kepada Allah Ta'ala itu tiba-tiba Allah kabulkan hajat kita. Alhamdulillah, maknanya saya berdoa siang malam saya berdoa. Dan bila saya berdoa, Alhamdulillah Allah kabulkan. Apa dia doa siang malam tu? Saya doa semua anak saya ni biar berjaya. Saya doa anak saya biar berjaya. Alhamdulillah berjaya. Anak saya ni dah apa ini?
maknanya dah jadi orang yang berjaya, dia bisnes, dia jadi orang yang sudah berjaya dalam perniagaan, ataupun dia ini maknanya dia ini mohon kepada Allah dapat pekerjaan. Ada soalan macam mana? Saya nak tanya macam mana kita nak masuk kelas seperti malam ini. Macam mana kedudukan kita. Kedudukan kita ini tentang aurat, adakah kita kena bertudung seperti duduk dalam majlis. Maknanya ni makluman saja, sebelah ustaz ni ada zaujah. Beliau ustaz duduk atas kursi, dia duduk bawah. Jadi setiap kali kuliah dia duduk sebelah, maka dengan pakaian yang menutup aurat, walaupun dalam rumah, walaupun di sebelah suami, dan cara dia itu sebagaimana dia duduk dalam surau dan dalam majlis. Jadi bagaimana kedudukan kita ini? Kedudukan kita, walaupun kita duduk dalam kuliah yang seumpama ini, kita kena menutup aurat, kita kena menjaga juga. Maknanya ada adab sebagaimana kita duduk dalam kuliah. Di dalam kitab Makanatul Ilmi wal Ulama, satu orang itu mendapat keberkatan ilmu. Kata gurunya, dia ini dapat ilmu kerana adab. Maka orang pun siasat, apa adabnya? Ditanya kepadanya, kata dia, saya ini tidak pernah menjulurkan kaki saya ke rumah tuan guru saya. Sedangkan rumah tuan guru saya ini, antara rumah dia dengan rumah tuan guru jaraknya lebih kurang, kalau tidak silap, dalam 10 buah ke 15 buah. 15 buah rumah. Daripada rumah dia sampai ke rumah gurunya, saya tak pernah berlunjuk kaki ke menghala ke arah rumah guru saya. Maka itu antaranya lah maknanya. Okey, baik, kita sambung mengenai doa ini. Mengenai doa, maka dikatakan bahawa apabila satu orang itu berdoa, andai kata dia berdoa lalu terlihat bahawa doa dia ini kabul, dia sembahyang hajat, dahulu ada satu orang dia pernah datang, dia kata ada anak dia bermasalah, anak dia ni bergaduh dengan maknya, anak dia halau ibunya, mintalah ustaz sembahyang hajat, contohnya minta sembahyang hajat. Selang beberapa lama datang, dia kata alhamdulillah anaknya itu sudah baik dengan ibunya, sudah minta maaf, sudah kabul hajat. Sudah kabul hajat. Baik, begini, apabila kita berdoa kepada Allah, kemudian apa yang kita minta itu didapati, dikabulkan apa yang kita minta tadi. Bila kita minta tadi, kabul hajat kita. Maka bila kita kabul hajat kita, kita kena faham yang kita doa itu kabul bukan kerana Allah mengikut kata kita. Di sini salah adab kita. Kita tanpa kita sedar. Kita merasakan bahawa Allah mengikut kata kita. Aku berdoa gini, Allah ikut aku jadi gini. Salah itu. Sebenarnya bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa itu kabul. Doa itu kabul adalah disebabkan apa yang kita doa itu bertepatan dengan kehendak Allah. Siapa kita sampai Allah ikut kata kita? Kita kena faham, kita hamba, kita tidak ada apa-apa. Kita sudah bicara dulu, kita ini hina, kita ini dhaif, kita ini fakir kepada Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah ikut kata kita? Maka di sini kena jaga adab. Adabnya bahawa bila doa kita kabul, ada disebabkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila seorang itu berdoa, dia ini menghuraikan simpulan diam. Jangan sampai dia diam sehingga tidak berhajat pada Allah. Bahaya, wal-iyazubillah. Yang mewajibkan akan dia kaya dengan ikhtiar, dengan aghya. Apa makna kaya? Tidak berhajat dengan selain daripada Allah. Seorang itu berdoa, bermakna apa bila dia berdoa? Bermakna dia berhajat kepada Allah. Dia tidak berhajat dengan selain daripada Allah.
Kita hanya berhajat kepada Allah. Kita tidak berhajat dengan orang kaya, kita tidak berhajat dengan ulama, kita berhajat dengan Allah. Tapi dengan orang kaya kita kena berusaha, dengan ulama kita kena belajar. Yang memberi faham kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah. Ini zahir sahaja. Maknanya itu dari segi hakikatnya begitu. Tanda kita berhajat kepada Allah. Sebab itu ulama-ulama dia belajar, dia doa. Nabi sendiri, Rasulullah sendiri diajar oleh Allah, Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Sedangkan Rasulullah orang yang paling alim. Tidak ada manusia yang sealim Rasulullah, tapi Allah Ta'ala ajar supaya apa? Supaya menjadi contoh kepada umat bahawa perlunya kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan bermakna tak perlu belajar dengan ulama. Maknanya tak perlu, tu bukan, itu tidak bermaksud gitu. Bermaksud kita hendaklah bergantung kepada Allah. Kita hanya mencari sebab saja. Yang musabibnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Kemudian dikatakan bahawa mewajibkan dia itu kaya. Apa makna kaya? Tidak berhajat dengan aghnia selain pada Allah. Doa sebagai tanda kita hanya berhajat kepada Allah. Dan ketiada melihat iftiqar, maka terurai daripadanya simpulan ia bagi memandang fakirnya. Maka dikatakan kalaulah orang itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, nanti menunjukkan dia berhajat kepada selain pada Allah. Sepatutnya kita kena berhajat kepada Allah. Jadi bila orang tu tidak berdoa, membawa dia tidak berhajat, dia berhajat dengan selain pada Allah. Dan kalau kamu tidak mau berdoa, kamu untuk meminta dengan siapa? Kamu berhajat dengan siapa? Maknanya dalam waktu yang sama, kalau kamu tidak berdoa juga, orang yang tidak berdoa, dia dikira orang itu berpaling dengan Allah, dia berhajat dengan selain pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau berdoa sebagai tanda dia ini tidak ada kefakiran kepada Allah. Tidak ada merasa dia fakir, dia rasa dia kaya juga. Dia rasa dia kaya juga. Itulah bahaya tidak mahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, maka terurai daripadanya simpulan ia memandang fakirnya. Jadi bila dia doa, maknanya menunjukkan dia fakir. Kalau dia tidak berdoa, menunjukkan dia tidak fakir kepada Allah. Wal-iyazubillah. Dan dilepaskan lidahnya dengan menuntut. Oleh kerana itu, menunjukkan bahawa dia mesti fakir kepada Allah. Allah lepaskan lidahnya. Allah pemudahkan dia berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia berdoa, dipermudahkan doa. Doa ini para jemaah bukan lepas sembahyang sahaja. Bukan lepas sembahyang sahaja. Maknanya kalau kita pergi ke mana-mana, tiba-tiba kita tengok orang itu susah, kita pun kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau murahkan rezekinya. Kita pergi kedai, tengok orang tua, orang berniaga tu menu saja tak laku pun orang tu, negara tak laku pun, kita pun berdoalah kepada dia, ya Allah, ya Tuhanku, untuk dia, ya Allah Tuhanku, engkau lariskan perniagaannya. Ingat, kalaulah kita pergi ke kedai, tiba-tiba ada orang tolong bayar kita, contohnya, ataupun orang bagi percuma saja kita, dia kena doa ke dia, wajib dah, bukan wajib syarak ni, maknanya sebagai jalan kita wajib doa ke dia. Maknanya kita pun nak bayar, tak apa Ustaz, contohnya tak apa saya belanja kali ni, maka kita kena doakan dia supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Kerana apa? Kerana sesungguhnya doa ini sebenarnya begitu kuat, menunjukkan bahawa hamba itu benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda bukti dia berhajat dengan Allah ialah doa. Jadi doa jangan tunggu lepas sembahyang.
Bila-bila masa saja nak naik kenderaan, baca doa. Maknanya bila rasa ketakutan, baca doa. Bila rasa kesempitan, baca doa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala ini kalau boleh setiap masa doa. Ada satu orang ustaz tu, dia kata saya kalau teringat saja ke arwah ibu saya akan doakan. Doa sama. Jadi jangan kita faham, banyak orang kadang-kadang dia tunggu bila doa, lepas sembahyang doa. Ya benar, lepas sembahyang doa. Tetapi ada lagi waktu-waktu lain yang boleh kita berdoa. Bila waktu-waktu lain yang boleh kita berdoa? Seperti kita melihat orang susah, kita doa. Seperti orang buat baik kepada kita, kita juga berdoa untuk dia. Hatta kita melihat orang-orang itu yang melakukan maksiat, kita doa juga ke dia. Kita doa juga dia, orang yang melakukan maksiat. Kita tengok pemimpin kita doa juga kepada pemimpin. Kita tengok ulama kita, walaupun andai kata ada ulama itu tersalah dalam fatwa dia contohnya, kita tetap doakan dia. Tidak ada kebencian, yang ada kasih sayang sahaja. Makna itulah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan bahawa dilepaskan lisannya dengan menuntut. Menuntut itu dengan berdoa. Dengan berdoa, maka adalah yang demikian itu mendoa ia dengan lisan. Dengan lisan ittirar. Apa makna ittirar? Ittirar ni maknanya dalam keadaan terpaksa. Terpaksa ni dalam keadaan berhajat. Berhajat ni dalam keadaan bersungguh-sungguh. Jadi kalau boleh, kalau kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, macam mana kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala? Maka bila seorang tadi nak berdoa kepada Allah Ta'ala ini, pastikan apa dia? Yang pertama jangan ada doa itu mengandungi nafsu. Jangan ada doa tadi mengandungi nafsu. Dalam doa itu ada nafsu. Kalau dalam doa itu ada nafsu, nanti doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni contoh saja, jangan marah. Ni contoh saja, tidak ada kena-mengena pada siapa pun. Kita pun doa, ya Allah ya Tuhanku. Doa ni molek, bukan doa ni molek sebenarnya. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakan kepada aku rezeki yang banyak, agar aku dapat membantu orang-orang yang susah. Bagus doa itu. Buat. Tapi doa ini boleh jadi mengandungi nafsu. Boleh jadi mengandungi nafsu macam mana? Boleh jadi mengandungi nafsu itu bila mana di dalam doa itu ada niat. Jadi tak apalah, insya-Allah kalau doa Allah Taala kabul doa nanti, aku ini akan bantu orang susah. Bantu orang susah, kerana doa dengan Allah, bantu orang susah, tetapi dengan tujuan bantu orang susah itu supaya dia dikenali, dia dihormati, dia ini disanjung, dia ini dipuji. Maka sedar tidak sedar doa macam itu ada terkandung nafsu. Bila mana dia doa, ini contoh sahaja. Tapi kalau memang dalam hati itu tidak ada begitu, itu tidak mengapa. Tapi nak bagi tahu, yang pertama doa tadi jangan ada mengandungi nafsu. Agar doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada kerana mengandungi nafsu. Contoh juga ni, contoh yang lain sahaja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dia nak menjual tanah, ataupun dia doa supaya dia ini menjadi jutawan besar. Makna berjutaan besar contohnya. Ini contoh saja. Maka ketika mana dia berdoa tadi, di dalam doa tadi dia kata, ya Allah Tuhanku, aku memohon padamu akan lakukanlah tanah aku. Jadi supaya dia dapat duit satu hari nanti. Bila dia dapat duit satu hari nanti, teringatlah dia, nanti aku akan membina rumah yang lebih cantik pada orang, aku akan membeli kereta yang lebih mewah pada orang. Contohnya begitu. Jadi dalam keadaan macam itu, tanpa dia sedar, dan doa itu boleh mengandungi nafsu. Maknanya Allah Maha mengetahui. Jadi yang pertama,
pastikan doa itu tidak terkandung di dalamnya nafsu. Di dalamnya nafsu. Itu contoh saja, yang mana contoh tadi seandainya di sebalik dia doa gitu dia ada niat macam tu. Tapi kalau dia tak ada niat macam tu, itu alhamdulillah tidak dikira mengandungi nafsu. Okey, yang kedua, agar doanya kabul. Yang kedua, hendaklah dia ini bersungguh-sungguh dalam doa. Bersungguh-sungguh dalam doa. Jangan kita doa sehari 2 kali, lepas tu tak lemah doa. Allah tak terima dah doa kita. Jangan kata begitu. Mesti ada bersungguh-sungguh. Ada satu orang wali Allah. Dia ini doanya kabul. Dia doa kabul. Maka orang pun bertanya kepada sang wali tadi. Wahai Tuan, saya ingin bertanya pada Tuan, bagaimana doa Tuan ini begitu cepat kabul? Kamu bila doa Allah kabul, saya tengok Allah Tuan berdoa, Allah kabulkan hajat Tuan. Sang wali tadi diam saja. Kebetulan duduk dekat tepi sungai. Sang wali tadi pergi dekat dia, sang wali tolak dia bersungguh-sungguh. Kuat tolak dia. Bila tolak dia, jatuh dia dalam sungai. Kebetulan orang yang dia tolak tadi tak boleh tak boleh berenang. Maka jatuh dia dalam sungai, terkapai-kapai dia, lemah dia dalam sungai tadi. Minta tolong bersungguh-sungguh tolong. Akhirnya datang satu orang, tolonglah dia. Habis bila tolong tadi, dia pergi pada orang tadi, jumpa sang wali tadi. Hai Tuan, saya bertanya kepada Tuan, bagaimana doa Tuan kabul? Kenapa Tuan dapat tolak saya masuk dalam sungai? Maknanya marah dia tadi kepada sang wali tadi. Sang wali tadi tersenyum saja. Sang wali tadi tanya kepada dia, bagaimana keadaan kamu ketika mana kamu jatuh dalam sungai? Memanglah saya rasa cemas, saya rasa takut. Bagaimana harapan kamu ketika mana kamu ini meminta tolong ketika tadi? Memang saya benar-benar berharap. Bagaimana cara kamu meminta tolong? Memang saya bersungguh-sungguh dalam minta tolong. Kata sang wali tadi, begitulah cara aku berdoa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana bersungguh-sungguhnya kamu tadi meminta tolong dengan orang menolong kamu, maka begitulah aku bersungguh-sungguh meminta tolong dengan Allah Ta'ala agar Allah menolong aku. Ketika mana engkau bersungguh-sungguh mengharapkan ada orang menolong kamu, begitulah juga aku berdoa kepada Allah, mengharapkan Allah menolong aku. Barulah dia faham. Patut pun sang wali tadi tolak dia dalam sungai, nak ajar dia supaya dia faham bagaimana berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yakni yang pertama, jangan ada mengandungi nafsu. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, berdoalah dengan Allah, berdoalah kepada Allah dengan adab, dengan penuh adab. Dengan penuh adab, maknanya. Jadi dengan penuh adab itu macam mana? Seperti dalam keadaan seorang tadi berdoa dengan penuh tadarruk, dia panggil tadarruk, dengan penuh tunduk kepada Allah, dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah, dengan penuh rasa benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini di antara 3 sebab yang utama didatangkan oleh ulama sebab doa tak dikabul. Yang pertama, jangan ada nafsu. Entah kita ni banyak doa campur nafsu je, boleh jadi. Dulu pertama kali Ustaz pergi ke Mekah. Duduk ke Mekah, duduk depan Kaabah. Tak tahu nak doa benda. Lalu kita, ya Allah, ya Tuhan aku, jadikanlah aku kaya. Maknanya pertama masih lagi ingat. Tanya orang rumah, masihkah kau ingat? Maknanya pertama kali duduk depan Kaabah, ya Allah, ya Tuhan aku, jadikanlah aku kaya. Sampai sekarang dok kaya. Rumah kayu gitulah, tak besar-besar, duit tak ada dalam beg sampai sekarang. Tapi main mikir, tak ada benda nak doa minta kaya, la ilaha illallah.
boleh jadi mengandungi nafsu, boleh jadi. Wallahu alam. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Jadi dikatakan yang pertama, jangan ada mengandungi nafsu. Yang kedua mestilah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan yang ketiga, berdoalah dengan penuh adab, dalam keadaan tadarruk, tunduk kepada Allah, dalam keadaan merasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berdoa kepada Allah, keadaan doa tadi ada dua. Satu, Allah Ta'ala segerakan di atas muka dunia. Yang kedua, Allah Ta'ala simpan dekat negeri akhirat. Para sufi berdoa pada Allah, jangan kau kabulkan doa aku atas muka dunia. Kau kabulkan hajatku di akhirat. Ini orang-orang sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah maknanya mengenai berdoa kepada Allah Ta'ala ini. Dan Allah berjanji, sebagaimana kata pengarang kitab kita ini, siapa yang dibukakan kepadanya lidah berdoa, itu tanda Allah nak memberi, nak anugerahkan kepada dia. Jadi bila mana saja kita berdoa, kata ulama lagi, kalau kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh doa dengan Allah Taala, kita rasa-rasa ni, kita rasa-rasa aku doa ni macam tak kabul ke, macam-macam aku minta Allah tak bagi pun, maka jangan begitu. Tidak boleh kita mengatakan demikian setelah kita berdoa. Kerana kata ulama, di antara kabulnya doa tadi adalah orang itu diberi oleh Allah Ta'ala berterusan berdoa. Antara kabul tadi, antara kabul doa seorang tadi adalah Allah beri dia berterusan dalam doa. Setiap hari doa, lepas mayang doa, itu tanda dia Allah kabulkan dia. Allah Ta'ala kabulkan dia. Ingat para jemaah, jangan lepas mayang tidak ada doa. Lepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lipat-lipat sejadah, bangun. Ataupun istighfar, astagfirullah, terus bangun. Doalah kepada Allah Ta'ala. Allah suka mendengar suara-suara hamba-Nya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita berdoa, dan Allah janji. Apa janjinya? Allah janji bahawa Allah mengkabulkan akan hajat hamba-Nya tadi. Maka disuruh berdoa setiap hari, sebanyak-banyak berdoa. Allah tak jemu, Allah suka mendengar. Semakin banyak kita minta, semakin Allah suka. Kerana Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, suka mendengar permintaan hamba dia. Sehingga malaikat kata, ya Allah, ini suara dikenali, dia minta denganmu, dia minta, perkenankanlah. Allah Ta'ala kata, biarkan hamba-Ku berdoa, kerana aku suka dengan suara hamba aku berdoa. Maknanya. Jadi kenapa kita mengatakan bahawa apabila seorang itu berdoa, bila mana dia berdoa, andai kata dia berdoa, lalu dia merasakan doa itu tidak dikabulkan, sebenarnya setiap doa itu kabul. Maka macam mana kita tahu sebab doa itu kabul? Baik, kita nak bagi tahu apakah dia peranan doa ini, ataupun apakah makna sebab Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Yang pertama, doa, ataupun kita kata apa, peranan doa. Doa itu adalah ibadah. Yang pertama, doa itu ibadah. Maknanya bila kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, masalah kabul tak kabul, Allah tulis kamu ahli ibadah. Beribadah dengan meminta, beribadah dengan berdoa. Bila kita berdoa, ya Allah Ta'ala lihat, ini adalah ahli ibadah. Ini adalah ahli ibadah. Kerana apa? Kerana dia telah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Maka doa, orang yang berdoa itu dikira adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Dan kita dah bagi tahu, di antara anugerah yang paling besar adalah anugerah ibadat lah. 2 rakaat itu lebih afdal daripada dunia dan segala isi.
2 rakaat itu apa? 2 rakaat itu ibadah. Ibadah dengan dunia dengan segala isi. Dunia dengan segala isi dengan ibadah, dunia rakaat dengan ibadah. Ibadah lebih besar. Walaupun Allah Ta'ala kata, baiklah aku bagimu bukit emas. Bukit jadi emas dengan sembahyang 2 rakaat. Orang yang melihat dengan pandangan mata hati, sebenarnya yang Rasulullah ajar, sebenarnya 2 rakaat itu lebih baik daripada bukit jadi emas. Sebab tu nak bagi tahu, orang paling kaya orang Kelantan. Sebab apa? Sebab orang Kelantan ada pasir emas. Pasir emas ada. Orang Terengganu ada bukit besi je. Bukit besi je. Tapi Kelantan ada pasir emas. Tapi Ustaz Gigi di Melaka ada paya emas. Oh, kaya juga maknanya. Macam-macam. Tapi nak bagi tahu, sebenarnya orang yang berdoa itu dia sudah dikira, yang pertama sudah dikira orang yang melakukan ibadah. Maka peranan doa tadi, yang pertama ibadah, yang kedua doa menyebabkan dikabulkan hajat. Masing-masing ada hajat, maka dengan doa Allah Taala kabulkan hajat. Maka yang kedua, doa adalah jalan ditunaikan hajat. Hajat ini para jemaah, hajat ini ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Hajat yang terpaling baik adalah hajat akhirat dibandingkan dengan dunia. Maknanya batu kan kita dah cerita, ada seorang tu, di Terengganu ada satu lagi dipanggil durian emas. Mana? Bukan je bukit besi je, durian emas. Durian emas pun ada. Okey, baik. Maka dikatakan bahawa apabila dia seorang itu berdoa, katanya jangan minta dunia saja, dunia dan akhirat. Dan diajar ibu segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya apa? Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia. Kurniakan kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan dekat negeri akhirat. Jadi satu hari ada satu orang tu, dia ada 2 isteri. Dia pun pergi tawaf, bawa isterinya kiri kanan. Dia pun berdoa. Ikut kata suami, ikutlah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi yang sebelah lagi, yang seorang lagi, isteri seorang kita buat diam saja. Diam saja. Lepas tu balik, lepas pada tu suami dia kata, kenapa awak ni bersedih saja? Kata isteri dia tadi, abang ni tak adil lah. Kenapa tidak adil? Abang selalu doa ke hasanah, doa ke saya. Bila dia kata, tadi masa tawaf abang kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah 2 kali abang sebut hasanah, dia kata. Abang doa ke saya. Oh gitu. Barulah suami dia faham. Patut isinya rasa sedih sangat. Lepas tu esokkan dia pun bawa gigi tawaf. Bila pergi tawaf dia pun kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati jamilah. Maknanya kenapa? Rupa-rupanya isteri yang pertama nama Hasanah, isteri yang kedua nama Jamilah. Akhirnya dia doa belaka kedua-duanya. Tapi ni cerita aja, reka saja. Tapi nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kalau kamu berdoa, jangan doa dunia saja, bahkan dunia dan akhirat. Baik, maka yang kedua, peranan doa itu ditunaikan hajat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, peranan doa ini boleh mengubah takdir. La yuradul qada illa biddu'a. Kalau orang kata, dah buat apa kita doa? Kalau Allah Ta'ala sudah tetap, ya, ada sesuatu takdir yang tidak boleh ubah, tapi ada takdir yang boleh berubah. Maka kita berdoa pada Allah. Ibnu Umar kata, Abdullah Ibnu Umar ada berdoa satu doa ini.
Ini doa Abdullah ibnu Umar. Apa dia kata? Allahumma in katabtani syaqiyan famhuha katabtani sa'idan. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Kau menulis aku ini di kalangan orang yang celaka, padamkanlah, kerana sesungguhnya tuliskan aku di kalangan orang yang bahagia. Kerana Allah Ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kerana sesungguhnya maknanya engkau boleh memadamkan apa yang engkau kendaki, dan engkau boleh menetapkan apa yang engkau kendaki. Dan Nabi bersabda, la yuradul qada illa biddu'a, tidak berubah qada kecuali dengan doa. Maka doalah kita. Ada ulama menceritakan di dalam kitab, menyatakan bahawa ada orang itu, dia punya maknanya dia punya kematian dia, esok lusa dah kematian dia. Tetapi apabila dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala lanjutkan dia, jadi dipanjangkan umur dia dalam kebaikan. Jadi disuruh apa dia? Kita berdoa mengubah takdir itu takdir yang baik. Takdir yang baik. Jangan doa, ya Allah Tuanku, janganlah berlaku kiamat. Itu tak boleh. Maknanya, ya Allah, ya Tuanku, aku mohon padamu jangan mati-mati aku. Tak boleh. Itu yang akan tetap berlaku. Akan tetap berlaku. Baik. Maka yang ketiga, peranan doa ini adalah untuk dia, peranan dia boleh mengubah takdir Allah. Mengubah takdir Allah. Dan yang keempat, bila kita berdoa, tanda kita mendekatkan diri pada Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang itu berdoa, minta kepada Allah, Allah dekat dengan dia. Allah Ta'ala dekat dengan dia. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia berdoa pada Allah, maka Allah akan kabulkan akan hajatnya. Baik. Dan yang kelima, doa ini sebagai jalan tanda kita fakir, tanda kita benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok lagi sikit lagi. Lalu dikatakan bahawa tersebut di dalam khabar daripada Abdullah ibnu Umar. Ini Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diberi izin baginya dalam doa daripada kamu, kalau Allah izinkan kamu berdoa, maka dibukakan bagimu segala pintu rahmat. Allah buka kamu pintu rahmat yang tiada dipinta kepada Allah suatu yang digemari kepadanya daripada meminta ampun dan afiat di dalam dunia dan akhirat. Dan tidak ada permintaan yang Allah Ta'ala kasih, yakni meminta ampun dan juga afiat. Jangan minta minyak afiat, tapi minta afiat. Disebut, dikatakan apa dalam satu hadis Abdullah ibnu Umar, man uzina lahu minad du'a minkum futihat lahu abwabur rahmah. Sesiapa yang diizinkan daripada kamu berdoa, maka dibuka baginya pintu rahmat. Wa ma yas'alullaha syai'an qattun ahabba ilaihi min an yas'alal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan tidak ada sesuatu yang seorang itu meminta yang paling dikasihi oleh Allah, ialah meminta yang pertama keampunan. Afwan ni kemaafan, yang ni keampunan dan juga afiat. Yang kedua afiat fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Apa makna afiat? Afiat ini adalah dimaksudkan afiat, kata ulama sufi mengatakan afiat ini adalah selamat ataupun jauh daripada perkara yang dia tidak suka di dunia dan juga di akhirat. Jauh daripada perkara yang dia tidak suka di dunia dan akhirat. Sehingga ada satu orang ulama, ada satu orang sahabat, dia berdoa, Abu Zar Al-Ghifari kalau tidak silap, dia doa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Yang pertama dia minta, ya Allah, aku mohon pada kamu iman yang berterusan. Wal qalban khashi'an. Yang kedua minta hati yang khusyuk.
Yang ketiga, ilman nafi'an. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, yakinan sadiqan, yakin keyakinan yang benar. Yang kelima, dinan qayyiman, mohon kepada Allah, yakni agama yang kukuh, yang mantap. Dan yang keenam, as'aluka afiyah min kulli baliyah, maknanya minta afiah, keselamatan daripada segala bala. Dan juga maknanya dan juga minta as'aluka dawamal afiyah, mohon padamu ya Allah berterusan afiat, tamamal afiyah, mohon supaya sempurna afiat. Wa as'aluka syukra 'alal afiyah, dan minta bersyukur di atas afiat. Dan juga mohon kepada Allah al-ghina 'anin nas, minta supaya tidak bergantung kepada manusia. Katanya malaikat malaikat mengatakan bahawa, kerana Rasulullah mengatakan, aku melihat Abu Zar ini masyhur di langit. Lalu ditanya pada malaikat, wahai malaikat, apa yang menyebabkan Abu Zar ini masyhur di langit? Katanya Abu Zar ini masyhur di langit kerana doa ini. Dia minta berapa perkara, 8 perkara lebih kurang itulah. Doa ini. Nanti doa ini insya-Allah Ustaz akan kongsi di Facebook insya-Allah. Dia boleh ambil. Baik. Lalu dikatakan tidak ada doa yang Allah kasih. Di antaranya doa minta ampun. Mintalah ampun, mintalah kemaafan kepada Allah Ta'ala. Walaupun dalam buat ibadat minta ampun. Lepas sembahyang minta ampun. Lepas zikir minta ampun. Lepas infak fisabilillah minta ampun. Minta ampun kepada Allah Ta'ala supaya selamat kita. Kita infak jauh daripada penyakit-penyakit hati. Minta keselamatan dunia dan juga di negeri akhirat. Dan dikatakan lagi, dan kata Syekh Abu Bakar Al-Jaffar radhiyallahu anhu, dan betapa tiada diperkenankan doa. Orang Terengganu kata, bapa tak terima doa. Betapa tiada diperkenankan doa, dan ia gemar kepada suaranya. Bapa Allah Ta'ala tak terima doa? Jangan doa terima benda yang kita minta Allah beri, dak. Tetapi bapa Allah Ta'ala tak terimanya? Hanya Allah Ta'ala suka dengan suara kamu. Sebab apa? Sifat manusia ni minta-minta dan beri, lupa lalu. Takut. Jadi Allah Ta'ala tidak mahu kita lupa pada Allah. Jadi Allah Ta'ala tak bagi lagi. Tapi kabul tetap kabul. Allah beri kediam. Ataupun Allah beri yang lain yang lebih baik. Ataupun Allah Ta'ala jauhkan kamu daripada bala. Ini menunjukkan bahawa Allah kasih kepada kamu. Lalu dikatakan bahawa Allah gemar, dan ia, yakni Allah gemar kepada suaranya, suara orang yang berdoa. Dan jikalau tiada demikian itu, kalaulah Allah tak gemar, nescaya tiada dibuka baginya doa. Setiap orang yang berdoa adalah orang yang Allah Ta'ala kasih. Dan setiap orang yang berdoa adalah suara yang paling Allah Ta'ala suka. Suara apa yang Allah Ta'ala suka? Yakni suara orang yang berdoa. Perkataan apa perkataan yang Allah suka? Perkataan-perkataan yang menunjukkan dia memohon kepada Allah, perkataan yang ada doa di dalamnya. Di dalamnya. Maka bagaimana dengan istighfar, selawat? Istighfar maknanya memang doa. Selawat mengandungi doa dalamnya. Mana Ustaz? Selawat mana ada doa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada doa tak dalam selawat? Dalam selawat ada doa tak? Nak tanya orang rumah. Ada doa tak? Ada doa katanya. Ada doa tak dalam selawat? Ada. Mana? Siapa bijak? Siapa nak tanya? Saya Ustaz nak tanya. Mana doa dalam selawat? Sedangkan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawapannya, dalam selawat itu ada doa, duduk pada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala selawat, iaitu memohon rahmat. Allah malaikat selawat itu adalah malaikat minta ampun kepada orang yang berselawat. Jadi siapa yang berselawat, dia ada doa. Doanya diwakilkan pada malaikat minta doa dengan Allah. Maknanya. Okey, baik. Lalu dikatakan lagi,
Maka oleh kerana kamu berdoa pada Allah, itu tanda Allah kasih pada kamu. Maka bermakna setiap orang yang berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala kasih. Apabila Allah Ta'ala mengasihi hambanya, maka hambanya itu Allah Ta'ala beri ujian, beri musibah. Bila beri musibah, dia pun berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu begini. Lalu malaikat kata, ya Allah, ini suara yang dikenali, engkau kabullah permintaannya, ya Allah, kata malaikat. Allah Ta'ala kata, biarkanlah hamba-Ku itu berdoa. Biarkanlah, biarkan, kerana aku suka mendengar suaranya. Ketika mana hamba-Ku berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, maka aku berkata, labbaik, aku datang, kata Allah. Allah mengasihi, Allah kasih mendengar suara tadi. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, aku perkenankan akan doa dia. Tapi bila perkenankan doa dia itu, sama ada segera, kata Allah, ataupun aku simpan dia dekat negeri akhirat, dan itulah yang paling baik, ataupun aku jauhkan dia daripada bala. Maka demikianlah para wali Allah, kekasih Allah yang sudah memahami mengenai perkara doa, dia tidak gaduh masalah doa yang dia minta tu Allah bagi tidak bagi, tapi bagi dia telah berdoa pun dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin, dia tidak pusing tentang doa dia, kerana dia yakin dia doa dengan siapa. Kalau kita doa, kita minta dengan orang kaya, tak semua orang kaya pemurah. Kalau kita doa minta dengan, maknanya kita minta dengan Dr. Wia sembuh saya, doktor pun belum tentu dia pun lemah juga. Tapi kita minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah yang Maha Kaya. Jadi berdoalah, kerana kata penyair, laulam turid naila ma aujuhu min talaba min faidi judika ma alhamtani talaba at-talaba. Jikalau engkau, ya Allah, tidak mahu memberikan pertolongan yang aku harapkan daripada kelimpahan kemurahan-Mu, nescaya engkau, ya Allah, tidak akan mengilhamkan kepada aku untuk mohon padamu. Kalaulah engkau tidak mahu beri, nescaya engkau tak beri aku doa. Bermakna aku tahu engkau beri aku berdoa, bermakna engkau akan beri kepada aku. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah Ta'ala mengilhamkan seseorang itu berdoa, bermakna Allah nak kurniakanlah doa tadi, nak perkenankan doa tadi. Masalah hak Allah Ta'ala jangan gaduh. Itu hak Allah Ta'ala, kita yakin Allah tak pernah mungkin janji. Hak Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala akan beri. Hanya kita saja kena berdoa. Lalu ulama mengatakan bahawa doa ini ada kuat, ada lemah sebenarnya. Ada kuat, ada lemah. Ada doa itu kuat, bala itu lemah, maka bala terangkat. Tetapi ada doa itu lemah, bala itu kuat, maka bala jatuh juga setelah berdoa sekalipun. Jadi kuatkan doa. Sebab tu rakyat Malaysia ni kena banyak berdoa. Baca Quran kena banyak, jangan buat sekali je baca Quran. Ini kita pakat baca Yasin sekali, lepas tu tak buat-buat, lepas tu dah boleh gitu. Baca Al-Quran kau boleh setiap hari. Kemudian maknanya kemudian kita ini kena banyak berdoa. Pastikan masjid-masjid tadi yang boleh penuh banyak tu, berdoa seramai-ramainya, dan doa bersungguh-sungguh beramai-ramai. Kemudian banyakkan berzikir dan seumpamanya, barulah insya-Allah Allah Taala akan memberi pertolongan. Jadi moga-moga Allah Taala memberi faham kepada kita tentang peranan doa ini, mengenai doa ini, dan ketahuilah Allah tidak sia-siakan kita. Teruskan berdoa kepada Allah Taala. Berbaik sangka dengan Allah, Allah akan kabulkan akan segala hajat kita. Tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan dekat negeri akhirat. Tidak dikabulkan sekarang, dikabulkan akan datang. Tidak diberi pada kita, diberi pada anak kita, isteri kita, ataupun keturunan kita. Yang paling penting, yakinlah Allah Maha Baik, Allah akan beri kepada kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah memberi faham kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Moga-moga kita semua yang ada yang mendengar kuliah ini, Ustaz doakan antum semua agar dipelihara oleh Allah, diberi afiat dunia dan akhirat. Moga-moga insya-Allah semuanya mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali
sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada perkataan yang menyebabkan rasa tersinggung ataupun tidak ada niat pun sebenarnya, tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah, dan minta maaf di atas kekurangan ilmu. Tidak ada ilmu pun kita menyampaikan hanya sekadar apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan kalau diizinkan oleh Allah, insya-Allah malam besok kita sambung lagi pengajian bicara ilmu kita hikam. Sekadar ini saja. Ustaz bukan orang alim, bukan orang yang saleh. Sebarang kekeliruan, rujuklah kepada orang yang alim, yang lebih mengetahui. Jadi sekadar ini saja. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.